بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 8 baris yang ke-17 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tetapi wajib atas kita mukallaf beradab serta Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna beradab serta Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan bahawa tiada kita bangsakan, tiada kita sandarkan, kita letakkan pada percakapan segala kejahatan dan kekejam itu kepadanya, kepada Allah Ta'ala, melainkan pada maqam mengajar. Ini sambungan pembicaraan sifat iradah, yang mana ta'alluq iradah menetapkan sekalian perkara mumkinun, perkara yang harus berlaku, perkara yang harus tidak berlaku, itu mumkinun. Jadi segala perkara mumkinun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah, termasuklah perkara baik dan juga perkara jahat. Baik iman dan taat, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah. Kemudian perkara jahat, kufur dan maksiat, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah. Mana baik jahat datang daripada qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu, menentukan segala perkara termasuk perkara jahat. Qada, sampai masa berlaku perkara jahat yang melakukan, yang berbekah, yang menjadikan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Jadi perkara jahat di sisi ahli sunnah wal jamaah datang daripada qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul kullum min indillah, kata oleh ya Muhammad, sekalian perkara datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi, Nabi sabda, dan engkau beriman dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah, perkara baik, ketentuan dan perbuatan Allah, perkara jahat, kufur dan maksiat pun ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Perkara jahat, qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Mu'tazilah, pegangan yang terpesong, yang khilaf ulama, pegangan Mu'tazilah ni kafir, kekal neraka, ataupun pegangan yang fasik, lagi mubtadi', pegangan yang dosa besar. Mu'tazilah berpegang bahawa perkara jahat baik, qadar dan qada Allah. Perkara jahat tidak ada qadar daripada Allah, hanya qada daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Mu'tazilah.
Mu'tazilah perkara baik, qadar dan qada. Perkara jahat, qadar tidak ada, qada sahaja. Mana perkara jahat, kufur dan maksiat seseorang, Allah Ta'ala tidak menentukan pada azal seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat, kufur dan maksiat. Kemudian sampai masa seseorang yang memilih dan melakukan perkara maksiat sendiri yang tidak ditentukan oleh Allah, berhasil perbuatan jahat yang dipilih dan dilakukan tadi ini, Allah yang memberi bekal. Jadi Mu'tazilah dia tidak menafikan perbuatan Allah yang menghasilkan pekerjaan jahat yang dilakukan oleh hamba, tapi perbuatan jahat yang dilakukan oleh hamba Allah tidak mengqadarkan, Allah tidak menentukan. Anak Mu'tazilah dia menafikan qadar pada perkara jahat tetapi tidak menafikan qada pada perkara jahat. Kita ahli sunnah wal jamaah baik sama, jahat sama, qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak baik itu tak ada isu lah hak baiknya. Hak baik iman dan taat, qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalaulah pegangan kita tu subuh molek, pegangan sah, pegangannya sah, kita berpegang baik jahat, qadar dan qada Allah. Kalaulah pegangan kita tu subuh sungguh, makna terserlah pegangan kita tu perkara baik, qadar dan qada Allah. Kita boleh belajar ni qadar dan qada Allah, kita boleh beramal qadar dan qada Allah. Maka tak ada lah riak, ujub dan takabur. Kita nak menunjuk-nunjuk, belajar kita, amal kita bukan hak kita. Kita nak ujub, nak berasa lebih dengan ilmu dan amal kita, bukan hak kita pun. Kita nak berasa lebih daripada orang lain sebab kita boleh belajar, boleh beramal. Belajar beramal ni qadar dan qada Allah, bukan hak kita pun. Jadi nak riak, ujub, takabur, kuk jalan mana, kuk celah mana kalau kita kata dah. Dah perkara baik, qadar dan qada Allah. Kita nak riak, ujub, takabur, kuk celah mana sebenarnya? Tetapi kenapa riak, ujub, takabur? Tidak berpegang ke perkara baik yang berlaku pada kita ni, belajar dan beramal ni qadar dan qada, berpegang. Tapi kenapa masih lagi riak, ujub, takabur? Makna iman kita lemah, tak kuat. Jadi iman kita ni tidak terserlah. Dah nak kuat iman macam mana? Kena mendalami ilmu tauhid. Tidak. Ilmu tauhid untuk mengesahkan iman, untuk memantapkan iman, untuk menebalkan iman. Iman ni terserlah datang daripada amal ibadah kita yang berkualiti. Amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah itulah yang akan menguatkan iman kita. Yang kita belajar ilmu tauhid ni untuk sah iman, untuk mengetahui dan berpegang. Ni kita belajar ni. Kita belajar untuk mengetahui dan berpegang, untuk sah iman. Nak kuat iman datang daripada amal ibadah. Tapi kalau kira amal ibadah kita tak tinggal-tinggal, semayang tak tinggal-tinggal. Sebab apa? Masa lagi tak kuat, riak, ujub, takabur tu masih lagi menguasai. Kita kena muhasabah lah. Hak semayang ibadah kita buat tu sempurna tak zahir dan batin? Sempurna tak hak aturan fiqh dengan aturan tasawuf sempurna ke tak? Nak sempurna aturan fiqh mudah je lah, tapi kena belajar molek. Nak sempurna aturan fiqh ni, nak sempurna aturan tasawuf tu pula hak batin tu. Tu hak lebih sukar. Maka kita kena muhasabah diri lah. Kemudian di masa yang sama, sembahyang kita tu pun tak sempurna. Banyak pula maksiat-maksiat yang kita lakukan.
Maksiat lama pun belum selesai bertaubat. Maksiat lama pun bukan kata belum selesai bertaubat. Belajar baru tahu, oh salah. Belajar baru tahu, oh salah. Jadi bukan kata taubat dah selesai. Kesalahan lama, dosa lama pun tak tahu belaka lagi ni. Belajar baru tahu, belajar baru tahu. Jadi nak cerita bab macam mana iman saya tak kuat, nak kuat macam mana kedudukan kita seumpama tu. Kemudian kita ni terkadang kita hanya peduli diri kita. Mereka-mereka yang duduk di bawah tanggungjawab kita, kita biarkan. Kita ada bahagian. Sebab kita cuai. Pada ni banyak mana pula situnya. Jadi nak kira macam mana iman kuat tak kuat, kena banyak muhasabah lah waktunya. Ni kita cerita bab iman, untuk sah iman. Memanglah kita berpegang perkara baik yang berlaku pada diri kita ni, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak ada pilihan Allah, tak ada nak belajar kita ni. Tak ada nak belajar. Ada orang kita kata kok tak jauh mana, sehat, segar, tak peduli. Ada orang mengajar, sibuk di masjid, dia tak pergi masjid. Ni tak pergi masjid pun tak apalah, suara speaker kuat. Ada orang dia ada kekangan dia sendiri, tapi dia tumpang dengar di rumah. Ni kadang-kadang bila speaker luar tak berapa molek ni, jadi ada selalulah orang ni bunyi. Sebab apa? Sebab dia nak tumpang dengar. Kenapa tak mari? Adalah kekangan dianya. Ada ni. Ada orang mengajar, suara speaker kuat, dia pasang TV kuat, dia tak mau dengar, bosan. Ada seumpama tu. Dan ada orang mengajar speaker dalam je, bukan speaker luar. Speaker dalam, luar memang tak bunyi. Ada tempat yang seumpama tu. Tak mari belajar pun, duduk sibuk tanah, duduk sibuk berada rumah, duduk nyapu, duduk ngemah. Sehat orangnya, segar orangnya, tapi dah tak ada bahagian dia. Gitu hakikat dia. Tapi kalau kita boleh dakwah, kita dakwah, tu tugas kita. Hak masing-masing tu ketetapan Allah pada azal dah. Baik jahat seseorang, ketetapan Allah pada azal, bahagian dia gitu. Kadang-kadang bosan pula kepada orang hak mari belajar di majlis surah hak dekat dengan rumah dia. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia kata mengganggu keluar masuk dia. Mengganggu keluar masuk. Orang hak belajar pun kadang-kadang tak pandai letak tak pandai letak kereta. Tapi surah iman tak apalah, tak pandai letak kereta pun luar. Sebab tu surah iman ni apabila nak jual tanah depan tu, direbut nak beli tau. Sebab apa? Takut boleh ke orang lain. Kalau orang lain tu orang hak minat ke majlis surah, alhamdulillah. Kalau orang lain hak tak peduli majlis surah, kita duk parking kereta depan rumah dia. Badan ni marah dia lah. Sungguh ni. Tapi apabila kata juga surah paham biar senang, biar boleh ke surah, maka parking kat mana tak terganggu lah, mana siapa-siapa pun. Mana ni? Ada. Dia tak ada nak balik sebab kereta dia kena blok. Dia pun tunggulah. Ingatkan ada lagi semayang atas surah tu. Dah kalau kereta kita blok orang, apa keluar lambat-lambat. Tunggulah dia. Habislah kita pun keluar dah. Nak tutup dah api surah, dia tak boleh balik lagi. Dah apa? Dia kata ada tak lagi dalam surah? Tak ada. Dah kata ni nak tutup api dah ni. Dah ni siapa ni kereta blok tuan rumah blok dia blok itu tak dia ni pintu tuan rumah. Kena-kena kereta tuan rumah. Dia tu blok tuan rumah blok dia. Tapi dia ingat ke kereta blok dia tu kereta hak ngaji dengan dia atas surah lah, dia ingat. Satu hal pula dah kita tak kenal. Minta tolong pula dengan kampung tu. Orang kampung tu tolong kat riwayat tuan rumah tu, kawan tu nak balik, jangan duk pajang gitu. Tak ada pajang apa panggil tu? Apa ada pajang? Pajang tu. Duk blok depan rumah orang, kita blok dia. Sebab tuan rumah tu tak ada apa. Mana duk semak dalam, dia tahu dah ni. Ni, biar ni, pajang. Apa panggil apa? Denda tak ke apa? Denda lah, kamu gitulah. Pajang denda oh. Dia panggil apa? Hukuman. Hukuman. Jadi kena panggil pula orang kampung tu juga. Orang kampung tu balik dah.
Dia orang kampung tu kuliah juga, tapi dia balik dah, kena panggil minta tolong mari kata. Mari dia adik sama dia lah cakap. Kita orang dua tak boleh nak cakap benda gitu, jadi Melayu pula. Masa apa gitu benar. Dia kata memanglah dia tu tak minat dengan majlis surah ni. Dia tak minat. Kalau orang minat majlis surah, walaupun terganggu sedikit, dia kira tak langsung lah orang nak main dengar pada ni. Ni hak tak minat, lepas tu menghalang lalu ni keluar masuk dia pula. Dia belok kawan ni ingat ke orang atas surah. Apalah nak belok kereta dia lambat. Sudah main sunat berapa kali. Main sunat ba'da isyak lah. Mana ni? Tak ada bahagian dia tak ambuh. Belajar-belajar ni tak ambuh. Kadang-kadang perangkat orang boleh kata orang duk belajar-belajar tu belajar apa? Kita dengar kat luar ni pun nak jeluak dah, dia kata. Dengar kat speaker luar nak jeluak dah. Orang hak mai dengar tu dengar apa dah habis-habis. Mana duk luar tu jeluak dah, nak jeluak dah. Kalau masuk dalam masjid pakai pesang luar nak jeluak dah. Nak tak ambuh. Dah kalau tak ambuh, buat apa nak kata apa pada orang hak nak belajar, tak selalu bunyilah. Ni. Atau kata bahagian masing-masing. Kalau tuan tak pilih, taklah. Macam saya biasa sebut semua tu lah. Dalam pondok sendiri pun kadang-kadang anak-anak hak teguh sendiri pun ada hak tak mau belajar. Degil tak mau belajar. Bila tuan guru meninggal, ayah meninggal, menyesalnya lah dulu tak belajar, baru menyesal. Masa ayah duk mengajar, tok guru duk mengajar, bukan kata dia tak belajar. Dia pergi kosek pula kawan-kawan ni, dia ajak pergi main luar. Main pergi main jalan. Jadi hak budak-budak ni pula boleh kawan dengan hak orang hak anak tu guru, dia kira macam langgar peraturan pun dia tak kena hukum lah. Apa benda tak kena hukum? Akhirnya dia kena buang pondok. Hak kawan tu. Dan anak tu guru nak buang mana rumah dia dalam tu. Kalau kita buang pondok dia pun balik rumah dia tepi masjid. Nak buang ke mana? Mana pun kita kata bahagian masing-masing. Mana boleh belajar, alhamdulillah. Taruh azam molek, letak niat molek. Tu. Belajarlah, letak niat molek. Niatnya redha Allah. Niatnya untuk beramal. Niatnya untuk keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Tu hak niat. Apa dah ni? Hak ni kalau cerita hak bab pondok pun semua, tepi pondok tak peduli. Hak mai belajar tu, hak jauh. Hak ni saya cerita hak almarhum tok saya Baba Najmuddin sengaja kelas maghrib kita jauhi. Hak kelas lain tu kita Arab belaka. Maghrib tok sengaja pun kita jauhi. Mula-mula parti Faridah, parti Musalli, Hidayatus Salikin. Habis parti Faridah tukar pada Faridatul Faraid. Habis parti Musalli tukar pada Muniyatul Musalli. Parti Hidayatus Salikin ini panjang. Di lambat habis Hidayatus Salikin. Parti Faridah 2 malam, parti Musalli 2 malam, Hidayatus Salikin 1 malam, 5 malam. Malam Ahad sampai ke malam Khamis. 5 malam seminggu. Tunggu sengaja bubuh kita jawi. Nak suruh orang kampung mari tupang belajar. Lepas isyak kita arak lah. Tak mari. Walaupun di masjid kampung tu tak ada kelas. Tok imam ke Tok Bilal ke duduk bersembang je di kaki 5 masjid. Tak mari pondok masjid dalam 100 meter gitu je. 100-150 meter gitu daerah mana? Masing-masing ada mutu kan, tak ada timbul, buat jarak, masing-masing ada mutu. Tak, bersembang je. Tak mari. Dah siapa main ngajar masa tu buka kitab Jawi Maghrib tau. Daripada Kampung Raja, daripada Jertih, hak ni 10 minit, 15 minit lah. Bawa siapa? Mana hak jauh sikit tu hak mari. Hak dekat tak mari. Mana bahagian masing-masing tu. Mana mari adalah hak kampung mari tupang belajar dia. Mana hak Maghrib tu kampung tupang belajar. Isyak dia balik lah. Ada hak sungguh lepas isyak pun ditunggu walaupun kita Arab. Dia kata saya tak pandai kita Arab, tapi dia ambil hak tunggu hura tu. Tunggu baca kita Arab. Pada ni. Lepas tu dia tunggu hura. Hura tu hak dia nak. Kita dia tak ada Arab. Mana boleh ilmu juga. Walaupun dia tak ada kitab. Kitab Jawi masing-masing ada kitab lah. Hak kita Arab tak ada kitab.
Ada kitab pula tidak catat juga, nak berbaris lagi, nak apa lagi. Tapi ditunggu sebab apa? Sebab huraian. Hak no. Maghrib mari isyak ditunggu dah di situ dah. Hak no. Kadang-kadang hak no ni kalau kita kata setengah-setengah tu kok payah sebenarnya. Payah macam mana? Tak ada asas. Setengah tu tak ada asas. Bila tak ada asas ni belajar memang mula-mula tu macam payah juga nak turut. Tapi no bahagian dia. Mana patutnya kalau orang hok mudah-mudah hok ada asas tu patutnya rajin belajar. Tak mahu belajar. Dia padang dah ada sikit-sikit dia tak mahu belajar. Hok kosong ni payah nak faham mula-mula tu. Tapi dia nak disabar lama-lama nampaklah ke dianya. Tahuilah ke dia daripada kesungguhan dia tu. Tapi ada bahagian masing-masing. Gitu je. Hak tu perkara baik. Ni perkara jahat. Perbaik tetap dah. Tu Mu'tazilah pun perkara baik, qadar dan qada ni perkara jahat. Qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala, hak ni pegangan kita lah. Pegangan kita. Percakapan kita wajib beradab dengan bahawa jangan sesekali menyandarkan perbuatan jahat kepada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Apabila baik dan jahat, qadar dan qada Allah, jadi seseorang tu syurga ataupun neraka sebagai telah ditetapkan pada azal. Tetap dah. Bila baik jahat ketetapan azali, syurga neraka seseorang ketetapan azali. Nabi SAW bersabda, "Ma minkum illa wa qad kutiba maq'adu minan nar wa maq'adu minal jannah." Tidak ada di kalangan kamu melainkan telah ditetapkan tempat kembali sama ada neraka ataupun syurga. Nabi sebut hak neraka dulu. Macam hak minggu lepas saya baca hadis illa zira' tu kan. Fa wallazi la ilaha illa ghairu inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Mana Nabi sebut hak neraka dulu. Nabi kata seseorang kamu beramal dengan amalan ahli syurga sehingga tidak ada antara seseorang dengan syurga malaikat sasta, maka telah terdahulu ketetapannya dia adalah ahli neraka, maka akhirnya dia beramal dengan amalan neraka, dia pun masuk neraka. Nabi cerita hak buruk dulu, baru cerita hak seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka sehingga tidak ada antara seseorang dengan neraka malaikat sasta, maka telah terdahulu tetapkan pada azal. Dia ni orang bahagia ahli syurga, dia beramal dengan amalan syurga, dia mati dalam ketaatan syurga dianya. Jadi hak syurga tu Nabi letak yang kedua. Pada hadis sama juga, illa waqad kutiba maq'am minan nar aw min jannah. Malaikat telah ditetapkan tempat kembali sama ada neraka ataupun syurga. Nabi sebut hak neraka dulu. Tetap dah tetap dah lah. Baik buruk ni ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada azal kan. Jadi hak mana hak Tuhan tetapkan pada azal, orang ni orang yang ni baik, iman dan taat, Tuhan tetap pada azal balasannya syurga. Seseorang yang Tuhan tetap pada azalnya melakukan kejahatan kufur dan maksiat, maka Tuhan telah tetapkan pada azal dia ahli neraka. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah pada azal. Kesemua perkara yang akan berlaku, kesemua telah ditetapkan oleh Allah, termasuk syurga dan neraka. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Nabi sebut seumpama tu, sahabat pun tanyalah, afala nattakilu ala kitabina, adakah kami ni pakai nak gantung ke ketetapan lah. Tuhan tetap dah neraka, Tuhan tetap dah syurga, Tuhan tetap dah. Lepas tu kami ni pakai duk turut tu. Nabi kata i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Maka beramallah kamu, Nabi kata, maka tiap-tiap daripada kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan bagi kamu. Kalau Tuhan tetap kepada azal orang ni ahli neraka, mudah-mudah je buat pekerjaan ahli neraka.
Kalau Tuhan tetap orang ni ahli syurga, akan dipermudahkan jalan kepada syurga. Panjang hadis itu Nabi kata, seseorang yang ditetap kepada azal orang ni ahli neraka, maka dipermudahkan dengan amalan ahli neraka. Seseorang yang ditetap kepada azal ahli syurga akan dipermudahkan dengan amalan ahli syurga. Nabi pun baca ayat fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Nabi baca ayat tu pula lepas daripada Nabi baca hadis tu. Tetap dah. Neraka ke syurga ke Tuhan tetap dah. Lepas tu macam sekarang lah. Tetapan azalinya kita di kalangan orang Islam yang beriman. Maknanya sekarang kita ni orang Islam yang beriman, maknanya tidak kekal neraka, tetap dah. Tapi sebenar-benarnya khatimah lah. Sekarang kita orang Islam yang beriman, maknanya tak akan kekal neraka. Sebab apa? Sebab iman. Tak masuk syurga, tak masuk neraka jahanam, itu kalau beriman dan beramal soleh. Kalau beramal soleh, lepas daripada neraka jahanam. Tapi sekarang ni, ketetapan azalnya, kita orang Islam yang beriman, lepas daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah. Lepas tu orang kafir tu, sekarang ni, pada masa dia kafir, kekal neraka. Tapi dia mati, kemungkinan dia Islam. Tu Wallahu'alam lah. Kita cerita sekarang. Mana orang kafir itu kekal neraka dengan kekafiran dia itu sekarang. Tapi kalau tetap azal dia orang bahagia, masuk Islam molek-molek ada. Syurgalah dianya. Tapi nak cerita itu bahagian dia. Dan macam kita ni lahir daripada mak ayah kita orang Islam. Mana? Kita minta. Tak. Tu orang kafir tu lahir daripada mak ayah dia kafir. Bagian dia. Bagian kitanya lahir daripada mak ayah Islam. Atau bagian kita alhamdulillah lah. Tiba-tiba hak lahir daripada mak ayah kafir tu, ketetapan azalinya dia ni orang akan masuk Islam dan beriman. Kadang-kadang lebih baik daripada orang Islam hak beriman hak asal. Sehingga kan kalau cerita bab kelebihan orang Islam yang warisi dengan orang Islam yang mengucap dua kalimah syahadah ni, orang kafir kena mengucap dua kalimah syahadah. Kita orang Islam dah tetap dah Islam tanpa mengucap dua kalimah syahadah. Kalau kemudian ni kita orang Islam hak asal ni dengan Islam hak mengucap dua kalimah syahadah tu sama-sama kelebihan hak ada ni. Sama-sama pandai fiqh, sama-sama pandai Quran. Mana lebih afdal nak jadi imam? Hak orang Islam hak warisi ni dengan orang Islam hak mengucap dengan syahadat. Dia dulu. Dia lebih layak jadi imam. Masa begitu kena. Sekarang kita kata nak letak sebagai imam sembahyang. Tengok dua orang ni sama-sama pandai fiqh. Sama-sama pandai Quran. Hak ni orang Islam asal. Hak ni mu'alaf ni. Mu'alaf apa dia masuk Islam lama dah. Maknanya dia orang Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah. Kita Islam dengan mak bapa, bukan dengan mengucap. Orang kafir Islam dengan mengucap. Jadi hak ni seorang ni Islam dengan mengucap, maka lebih afdal dia jadi imam nak banding dengan orang Islam hak warisi. Lebih di situ. Walhal sama-sama lebih dah tu. Sama-sama pandai fiqh, sama-sama pandai Quran. Layak jadi imam dah tu, tapi oleh kerana sama nak banding pula ni. Dia ni Islam hak pusakai, hak Islam baka. Tapi Islam yang beriman ada ilmu ni, pandai fiqh, pandai Quran ni. Hak ni pandai fiqh, pandai Quran, tapi Islam dia Islam mengucap sendiri. Kita Islam mak ayah, dia ni Islam mengucap sendiri. Lebih dia lagi daripada hak ni kita hak Islam hak daripada mak ayah. Nak cerita mana terkadang lahir daripada mak ayah kafir, masuk Islam lebih baik daripada orang Islam asal. Hak sama baik dah pun lebih dia lagi.
Ni pada sama baik ni. Sama pandai pekok, sama pandai Quran, sama layak jadi tu iman. Tapi oleh kerana sama dua ni, pekok pun sama, Quran pun sama, tengok. Ni Islam warisi, ni Islam mengucap ni, ni cari sendiri ni. Islam hak mengucap ni, sebelum dia mengucap, lama mana dia duduk cari. Hak ni Islam senyum-senyum je. Suka pula. Kita ni Islam senyum je kan? Islam kita ni. Mak ayah kita Islam. Hak ni dah. Hak Islam, hak mu'alaf ni, lama mana dia cari. Lepas tu dia lebih kuat daripada kita lagi. Sebab dia boleh jumpa tu, dia betul-betul menghargai. Kita ni hak ada sok modoh. Menghargainya kurang lah sebab memang lahir Islam. Jadi, menghargai itu kurang. Hak ni Islamnya dicari. Nak dia ke mengucap tu macam-macam kekangan dia ni, dengan keluarga lah, dengan masyarakat lah. Tapi bahagian dia dah, dia adalah orang Islam yang beriman, dia pun masuk Islam, dihargai ada bahagian dia. Tapi nak ceritanya, kita lahir daripada mak ayah Islam, kita dapat Allah bahagian kita. Tu hak ramah-ramah tu, belia-belia manusia tu lahir daripada mak ayah kafir, dia kafir sampai ke mati, tu bahagian dia. Kekal dan keselamatan itu bahagian dia. Sudahlah. Kita hamba nak soal apa? Tambahan pula orang Islam, orang kafir ni, orang Islam 1/4, 1/5 je satu dunia ni. Ya. Kau kan orang Islam ni dari segi seluruh dunia ni 1/4, 1/5 je. Mana hak ramai-ramai tu bukan neraka, kekal neraka Allah Subhanahu wa taala, kekal neraka. Lepas tu hak 1/4, 1/5 ni orang Islam, kadang-kadang Islam saja, iman tak ada, kekal neraka juga. Lepas tu hak Islam yang beriman ni, ada soleh, ada tak soleh. Hak tak soleh kena neraka jahanam dulu. Lepas tu jadi amal neraka. Lepas tu apa? Kenapa tu awak gitu? Ditanyalah. Itu bukan urusan kita. Itu terdapat Allah Subhanahu wa taala. Kita kena terima. Itu jelah. Baik jahat, baik balasan syurga, jahat balasan neraka. Jahat ni pula kalau kufur, balasan neraka kekal. Jahat ni kalau maksiat, beriman, balasannya neraka jahanam. Terdapat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kali tu yang bertanya tu, hak yang bertanya tu maknanya hak terkehadapan lah. Ramai-ramai duk ngaji tu dia terkehadapan. Dia tanya apa? Dia tanya kalaulah perkara jahat yang berlaku ni kita dapat Allah. Lepas tu hak berlaku di Myanmar, masa tu tengah tu hak Rohingya. Hak berlaku di Myanmar, hak berlaku di Palestin, tetap Allah. Tetap Allah lah sekian perkara. Nanya gitu kepada orang Rohingya. Dia tanya gitu. Tanya tu tanyalah. Tapi tanya ni tanya berbentuk macam tak menasabah lah. Jadi kalau semua perkara datang daripada ketentuan Allah dan perbuatan Allah, berarti yang berlaku di Myanmar yang menimpa orang Islam Rohingya tu qada dan qada Allah, qada dan qada. Sianglah ke mereka kalau Tuhan buat gitu ke mereka. Jadi maknanya bukan ketentuan Allah lah. Hak berlaku di Palestin tu berapa puluh tahun dah berlaku di Palestin tu. Bumi Anbiya tu, bumi Anbiya. Bumi Anbiya, bumi para nabi ya. Hak berlaku di Palestin tu. Qada dan qada Allah, qada dan qada. Nanya. Tu satu soal tu bahagian mereka, ujian mereka atas dunia. Ujian kepada mereka atas dunia. Kalau mereka menghadapi ujian tu dengan kesabaran, dengan keimanan yang kuat, balasan mereka syurga. Pak dosa-dosa semua telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahagian mereka.
Kita minta berlindung berlaku perkara seumpama tu ujian tu berat, kita orang iman lemah. Kita orang iman lemah. Tapi kalau mereka ni orang iman kuat, dengan ujian yang menimpa pada mereka tu, mereka redha, mereka sabar, mati tu, mati syurga mereka. Faham tak ni? Kita soal lah. Terkadang apa yang berlaku tu adalah balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana agama ni dikesampingkan, agama ditinggalkan. Tuhan pun turun balasan seumpama tu. Mungkin gitu je lah. Kita ni hak zahirnya amang damai kita ni mati hari-hari juga. Hak Palestin mati, orang Malaysia mati hari-hari. Orang Malaysia mati hari-hari, mati dadah ramai mana. Mati dadah ramai mana. Mati aksiden tu mati dadah ramai mana. Orang Palestin kehidupan mereka sentiasa ingat kematian. Sebab apa? Sebab bila masa rumah mereka jatuh okey, mati satu keluarga, mereka sentiasa ingat mati. Dan kita ingat mati. Kita angang-angang situ sini otak kitanya. Angang-angang tu panjang. Galik je kitanya. Tapi mereka dah ingat mati. Dan mereka pula di kalangan keluarga mereka ada yang mati syahid. Di kalangan keluarga mereka ada yang mati syahid. Berlawan dengan kafir Yahudi laknatullah tu mati syahid. Hak mati syahid ni boleh bagi syafaat 70 orang ahli keluarga, boleh bagi syafaat dengan dimasukkan ke syurga 70 orang ahli keluarga. Hak mati syahid ni. Dan kita ada keluarga tu mati syahid. Itu bahagian mereka. Ada ni. Itu bahagian mereka. Ujian mereka berat, tapi bahagian akhirat mereka lebih daripada kita. Sebab tu orang-orang Palestin ni, mereka kalau keluarga mereka mati, ni lawan dengan Yahudi laknatullah, hak sedih tu manusia sedih lah. Siapa-siapa pun akan sedih. Tapi mereka jadi lapang dada. Sebab apa? Ni ada dah apa? Jaminan. Janji hak hidup ni jaga iman, taat kepada Allah, ni ada dah. Keluarga yang akan memasukkan ke dalam syurga bab mati syahid dia 70 orang. Hak mati syahid ni boleh bagi syafaat pada keluarga. Atau mereka dunia sementara je. Kita nampak amang damai, makan cukup. Lama mana? Lama hidup 50, 60, 70. Sama dah hidup kita dengan umur 30 muda dulu. Sama tak? Segor, tidur lena, orat tak sakit. Sama. Dah naik 50, 60, 70 tu, panjang umur pun tak selesa dah. Ada ni. Tu je kita hidupnya. Mana mereka ada bahagian mereka, ujian besar kepada mereka. Tu ada bahagian mereka. Tapi kita dah nanya tak adanya. Kadang-kadang kita ni ujian dengan nikmat tu lebih berat daripada ujian dengan musibah. Dengan nikmat ni, dengan nikmat ni kita lupa. Dengan musibah, contoh yang menimpa orang Palestin, dengan musibah tu mereka sentiasa ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah yang berlaku di Rohingya di Palestin bukan datang daripada qada dan qada Allah, ini kalau nak pakai akal. Jadi masa tu bila tanya seumpama tu, rasa macam kejut jugalah, payah juga nak cerita tu. Jadi ustaz hak berlaku di Myanmar yang menimpa Rohingya, ketentuan Allah juga. Ketentuan Allah lah. Hak di Palestin, Allah. Lepas tu tak kenai orang Rohingya dengan Palestin. Jadi payah nak cerita semula tu.
Jadi pada waktu je panjang pula ceritanya. Akhirnya ginilah. Kalaulah apa yang berlaku di Rohingya tu, yang berlaku dia berlaku di Myanmar yang menipu orang Islam Rohingya, yang berlaku di Palestin tu, kalau bukan datang dari ketentuan Allah, tak ada, bukan ketentuan Allah. Maknanya berlaku tu adalah semata-mata perbuatan orang kafir Buddha dengan orang kafir Yahudi. Maknanya orang kafir Buddha ni power di bumi Allah, dia boleh buat perkara yang bukan Allah menentukan kepada orang Islam hamba Allah. Power lah. Lepas tu Allah mana? Bumi Allah tu. Orang Buddha Myanmar tu makan rezeki Allah tu, bernafas dengan udara Allah tu, duduk di bawah langit Allah. Tiba-tiba orang kafir Buddha ni boleh buat perkara yang bukan ketentuan Allah kepada orang Islam hamba Allah. Jadi situ siapa hak power? Bukan kafir itu power. Pada ni kalau nak main ikut akal, bukan orang kafir itu power. Dia ni hidup dia tu, dia semua makan rezeki Allah, tapi dia boleh buat satu perkara di bumi Allah ni, di bawah langit Allah, perkara yang bukan Allah tentukan, kemudian menzalimi pula orang Islam. Hebatlah dia. Kalau tak bandingan gini lah, kita tuan rumah, dia mari menumpang di rumah kita, dia boleh buat perkara yang kita tidak tetapkan. Siapa hak power? Hak mari rumah kita ke tuan rumah kita ni? Kengelah kitanya, kita tuan rumah. Orang tu menumpang rumah kita, dia boleh buat perkara yang bukan kita tetapkan, bukan yang kita tentukan. Habislah kita sebagai tuan rumah. Sekarang Allah Ta'ala ni Rabbil Alamin. Allah Rabb, Tuan bagi sekalian alam. Allah Tuan. Tiba-tiba Allah Tuan, kafir Buddha ni boleh buat perkara yang di bawah rentahan Allah, akan perkara tidak dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah tidak menghendaki benda ni berlakulah power orang Buddha ni. Allah boleh tak nak jadi orang Buddha tu mati ke, sakit perut ke, cacat ke, boleh tak? Boleh tak? Bangun pagi jadi lupuh belaka ke, Tuhan boleh tak? Tuhan boleh. Tapi Tuhan tak buat jadi gitu. Tuhan biarkan orang Buddha ni, orang kafir ni menganiaya orang Islam, orang Rohingya. Jadi macam mana tak kita nak tahu Allah Ta'ala? Yang pertama tadi, kalau Allah tidak menentukan, jadi orang kafir Buddha ni power boleh buat perkara yang tidak ditentukan oleh Allah. Dah lah Allah Ta'ala tidak menentukan. Allah Ta'ala boleh jadikan orang Buddha ni jadi lemah, jadi tak boleh nak gerak ke. Orang-orang Rohingya boleh tetok je lah kalau kita kata gerak. Tuhan boleh buat, tapi Tuhan tak buat. Tuhan biarkan anak tetok orang ni pula kalau pakai kau akal. Faham tak ni? Macam ginilah polis, dia boleh halang daripada perkara jahat, tapi dia tengok je orang-orang jahat duduk ragu orang ke, orang jahat duduk ropok orang, tengok je. Dia ada kuasa tu nak sekat, dia tengok je. Harus ni polis. Pada ni kalau main ikut akal, kalaulah berlaku di Rohingya tu, di Myanmar kepada orang Rohingya tu, bukan ketentuan Allah, di mana kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbil Alamin, Tuan apa gitu? Bukan hak dia berlaku tu, mustahil sama sekali. Allah ni Rabb, Tuan, hak dia berlaku. Baik ke buruk ke, hak dia berlaku sebab dia Rabb, dia Tuan. Gitu je lah. Kalau bukan hak ketentuan Allah, mana Allah sebagai Rabb? Berlaku pula Allah tidak sekat, Allah tidak jadikan orang kafir itu jadi lemah. Orang kafir itu jadi kuat kerana rezeki daripada Allah Ta'ala juga. Tapi pertanyaan tu memang, yelah, Allah kata boleh tanya gitu. Kira-kiranya hak tercerdik dah tu. Hak tercerdik.
Lepas tu kadang-kadang ni bukan tempat-tempat mengajar, ni tempat-tempat jemputan kita sekira. Kalau tempat-tempat jemputan tazkirah, kalau fokus dalam bab pegangan, biasanya tempat-tempat tak pernah pergi, saya buka dengan suratul Fatihah. Ambil sempurna. Ambil sempurna. Pada ambil sempurna ni. Ambil sempurna, Fatihah tu pembukaan, permulaan. Jadi suratul Fatihah ni surah pembukaan. Hak permulaan. Jadi mana-mana tempat panggil, dah panggil ada orang. Kalau panggil Ustaz Awang tu dia kata sakit, dia kata sakit kat mana? Tunggulah kata, tunggu dia kata. Hak biasa dah ngaji. Tunggu dia kata. Sakit dia tu sakit. Sakit mana tak ada kata-kata. Tak ada kata-kata. Cerita pegangan ahli sunnah ni begini gini. Tak ada kata kamu lah. Tak ada. Maknanya tak ada tuju pada siapa-siapa. Tapi orang biasa panggil lah, sakit dia kata. Dah lama kening dia panggil jemputan, cerita fadilah wa'ama. Kembal baidun. Buka dada. Dia panggil Ustaz Wan, dia kata dia sakit lagi. Cerita bab pegangan suratul Fatihah. Semayang duduk bincang syarat pekoh je. Fatihah duduk bincang syarat pekoh je. Mana syarat pekoh? Syarat untuk sah rukun Fatihah tu lah. Syarat pekoh dia ada kan? Jaga huruf, jaga makhraj, pelihara tasydid. Itu syarat pekoh. Tapi macam mana dengan akidah Fatihah? Hak tu lagi besar tu. Kalau tidak berpegang dengan akidah suratul Fatihah, walaupun Fatihah qori sekalipun, semayang tetap tidak diterima. Bukan Fatihah yang dibaca tu akan laknat orang yang membaca tanpa berpegang. Gitu tempat-tempat ginilah hak timbul macam-macam ni. Tapi timbul tu di kalangan orang-orang hak terkehadapan lah. Hak terkehadapan. Jadi nak peseng gitu. Ada orang tak mau peseng gitu. Dia nak peseng hak sedap-sedap, cerita sejarah. Gitu je cerita sejarah. Ceritalah. Itu sejarah para sahabat. Ceritalah. Tak ada apa-apa pun. Sebagai pengajaran kepada kita. Tapi jangan sejarah semata-mata. Ada Ustaz tempat kami Ustaz sejarah tiap-tiap malam. Saya pun bunyi mulut. Sejarah je. Ilmu alam tak ada. Ilmu alam dulu pula Ustaz. Saya sekolah dulu sejarah dengan ilmu alam. Tak ada zaman itulah. Dia ni tak ada dah ilmu alam dia panggil apa dia ni. Maduk sejarah ilmu alam tak ada ke? Bukan kata tak ambil baca sejarah. Tapi kalau mai duk cerita sejarah semata-mata, dah kita macam mana sejarah kita? Akidah kita macam ni, sejarah kita pula macam mana? Jadi timbul soalan-soalan pelik seumpama tu. Jadi nak jawab pun kita kena bergalu. Kena selu-selu. Dah kalau hak berlaku di Myanmar, qada dan qadha, maknanya kesianlah kepada orang Islam tu. Nanyalah kepada mereka. Itu semua kita dapat Allah Subhanahu wa taala bahagian masing-masing. Kalau mereka atas dunia diuji seumpama tu, tiba-tiba mereka ni tidak beriman, tidak beramal soleh, akhirat mereka pun berat. Itu bahagian mereka. Ada orang yang dunianya berat, tapi akhirahnya darjah yang tinggi. Ada orang dunia tinggi, tapi akhirahnya tidak ada. Ada orang dunia pun tinggi, akhirah pun tinggi. Bahagian masing-masing. Gitu jelah. Kita nak kata nak soal tu kena reda, kena terima. Dia dunia kena musibah seumpama tu. Beratnya mereka kena orang-orang yang tiba-tiba akhirah tak ada juga. Itu bahagian mereka. Bahagian mereka seumpama tu. Lepas tu, tak siapa soal lah. Sebagai orang kafir kan ada hak susah-susah sampai ke peringkat bunuh diri. Orang kafir tu kan, orang kafir hak tepat ramai-ramai tu China ke
Di India ke tempat orang kafir ramai tu, mereka kafir, mereka hidup dalam keadaan kesusahan, akhirnya mereka bunuh diri. Tengok, atas dunia mereka dalam keadaan kesempitan seumpama tu, akhiratnya kekal neraka. Itu bahagian mereka. Ada orang kafir dunianya tinggi, akhiratnya kekal neraka selama-lama. Itu tetapan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata dah, ana khalaqtul khaira wasyarr. Tuhan kata dah di kursi. Fatuba liman qaddartu ala yadihi khair wa wailun liman qaddartu ala yadihi syarr. Tuhan kata, akulah yang menjadikan kebaikan dan kejahatan. Tuhan kata. Hadis kursi. Tuhan kata, maka bertuahlah sesiapa yang aku takdirkan kebaikan atas diri dia. Betul tak? Dan celakalah bagi mereka yang aku takdirkan ke atasnya kejahatan. Celakalah bagi mereka. Itu jelah. Segala-gala qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib redha, kena terima, jangan persoal. Tapi hak Tuhan qadar kepada kita sekarang, di kalangan orang Islam yang beriman, belajar beramal, kita kena perbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahagian kita. Lepas tu hak berlaku-berlaku keburukan apa semua tu, hak kita boleh bantu, kita bantu. Kita kesian kepada mereka, memanglah kita kesian. Kesian kok jalan mana? Kok jalan zahir. Mereka dizalimi, kita pun kesian. Dengar cerita hak Rohingya, kita kesian. Dengar cerita hak Palestin, kita kesian. Kesian tu tak ada sebab zahirnya gitu. Tapi adakah kita nak mempersoalkan aturan Allah? Tidak. Kita redha, kita terima. Itu ujian kepada mereka. Sebabnya kalaulah yang berlaku itu bukan qadar dan qada, di manakah Allah sebagai Rabbil Alamin, Tuhan bagi segala alam, tiba-tiba berlaku di bumi Allah perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah, kemudian berlaku tu pula menzalimi orang Islam pula. Di manakah Allah sebagai Rabbil Alamin? Allah Rabb, hak dia berlaku baik jahat datang daripada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi pegangan, dari segi adab percakapan. Tidak diharuskan sama sekali kita menyandarkan segala kejahatan dan kekejian kepadanya, kepada Allah Ta'ala, melainkan pada makam mengajar. Ini kita cerita bab pegangan baik jahat datang daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiada harus, yakni haram bagi seseorang berhujjah ia dengan bahawasanya tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah Ta'ala dan qadarnya bila dahulu dia berjatuh kepada maksiat supaya jadi jalan bagi mengerjakan maksiat. Ini tidak harus seseorang berhujjah. Berhujjah ni buat sebagai alasan lah. Berhujjah. Dianya belum buat lagi perkara maksiat tu, tapi dia sudah gunakan hujjah takdir Allah. Ni contoh. Ada main lah kita, ada joget, ada pesta. Ada joget, ada pesta sebelah malam. Tak apa masa lagi ni. Kamu macam mana? Sebab orang tahu dah. Dia je biji ni bahi hok pesta itu masa dulu-dulu lah. Lah ni duduk masjid dah. Kena nak pergi juga. Dah. Yelah, benda lama kan. Buat pula pok mana pok pok apa? Pok pok nak sebut dah anda. Ni untuk orang tua lama ni nak pergi ke dah. Kalau Tuhan takdirkan ada di situ, adalah di situ, nak ke mana lagi? Saya tak boleh lagi, bukan saya boleh lagi, dia takdir Allah. Kalau Tuhan takdir ada situ malam ni, saya pergilah situ sebab saya tak boleh lagi daripada takdir Allah. Tidak ada orang yang boleh meruntuh takdir Allah. Tiada orang yang boleh merubah takdir Allah. Kalau Allah takdirkan saya ada situ malam nanti, saya adalah haram awal lagi dah. Haram awal lagi. Joget dah lagi tu. Sebab apa? Sebab dia berhujah dengan
takdir Allah pada perkara maksiat sebelum berlaku perkara maksiat. Sebelum pun haram dah. Sama telah selepas berlaku. Kenapa kamu pergi ke tempat joget itu semalam? Oh, lah dah takdir Tuhan. Tu selepas berlaku haram dosa besar. Sebelum berlaku pun haram dosa besar dah. Sebelum berlaku. Kalau Tuhan takdirkan malam nanti ada di situ, adalah nak ke mana lagi kita ni? Haram awal. Jangan. Jangan sesekali kita menyandarkan apa-apa kejahatan walaupun sebelum buat kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan selepas buat. Sama sekali tidak boleh kita sandar kepada qadar dan qada Allah akan perkara jahat, perkara maksiat yang kita lakukan. Wallahu a'lam.